ada jamuan makan contohnya kan. Kalau kita buat program tu malam, tak ada dah klaim-klaim dan sebagainya, OT dan sebagainya. Dari segi masa juga pun kita jimat masa, tak perlu dah minyak kereta pergi mari. Tak, kita hanya berada di rumah sahaja. Dan kita memerlukan komitmen dan kesungguhan je lah. Dan sedikit ilmu berkaitan dengan ilmu live streaming lah. Okey, ni intro dulu lah, nak bagi hilang gemuruh dulu sebab saya ni tak biasa bercakap, memberi taklimat macam ni lah. Saya tak biasa. Okey, siap ya. Walaupun tak biasa, saya sedar saya bukanlah individu yang tepat untuk menerangkan program-program ataupun tajuk yang diberikan kepada saya ni. Walau bagaimanapun saya akan cubalah bagi yang terbaik sekadar apa yang saya ada, kita akan kongsikan pada petang ini. Okey. Okey, saya nak buka slide sekejap . Kalau tak dengar ke ataupun kurang jelas ke, bagi tahu sikit lah sebab saya pakai alat sikit ni. Dan jangan lupa terus bersama kami, stay tune bersama kami sehingga habis rancangan kerana kita sediakan jam latihan lah. Untuk makluman, di sini sekarang ni hujan. Saya berada di bilik mesyuarat ICP. Jadi sekarang ni hujan. Kalau bising bunyi hujan, bagi tahu ya. Okey, kita semenjak wabak COVID ni, kita banyak mendengar ringkasan ataupun sebutan-sebutan baru, perkataan-perkataan baru yang diperkenalkan. Di antaranya adalah ODL, PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kalau lain-lain tak saya ceritalah, PKP, PKPD, PKPB lah dah. Singkatan-singkatan yang digunakan banyak. Jadi kita pun pening waktu ni, jadi banyak benda-benda baru yang kita kena tahu, yang kita kena follow lah. Jadi ilmu-ilmu live streaming ni bagi saya sangat berguna. Kita kena ikut arus peredaran semasa, kita jangan rasa benda ni tidak perlu dan tidak penting. Saya sedar benda ni bila saya tengok kampus-kampus lain ataupun universiti-universiti lain berlumba-lumba mempertingkatkan ataupun memperbaiki mutu live mereka. Saya tengok live-live di universiti-universiti lain, mereka telah siap dengan studio, green screen-nya, dengan lengkap dengan audio yang baiknya, dengan speaker yang baiknya, dengan kamera yang baiknya, yang berkualitinya. Jadi kita rasa kita tidak boleh ketinggalan lah. Kita kena terus maju mengikut arus peredaran semasa, keperluan semasa. Jadi walaupun saya kerani, tapi benda ni banyak juga membantu saya sebagai YouTuber dan juga minat saya lah. Saya memang minat editing ni. Jadi umumnya ODL adalah agak sukar untuk belajar kerana terdapat beberapa faktor yang mengurangkan efisien pembelajaran atas talian. Hal ini kerana perkara ini adalah agak baru dalam kehidupan pelajar dan memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Jadi dalam artikel ini kami akan memberi petua dan idea untuk belajar secara atas talian dengan lebih cekap. Segala-galanya melalui online, termasuklah menikah pun, learning agama menikah secara online dah. Menikah pun secara atas talian.
Jadi segala-galanya online. Jadi perkongsian pada petang inilah bukan untuk diri kita. Kita boleh, kita dapat ilmu ni, kita boleh kongsikan juga untuk anak-anak kita, untuk rakan-rakan kita di pejabat, untuk ibu bapa kita di rumah yang kurang tahu berkaitan dengan live streaming, dan sesiapa sajalah. Dan apabila kita tahu benda ni, kita boleh gunakan. Contohnya pada hari raya baru-baru ni, kita boleh, sebenarnya kita boleh gunakan Google Meet saja untuk kita beraya di dalam Google Meet. Adik-adik kita, abang-abang kita, kakak kita yang berada di Johor, yang berada di Kuala Lumpur, yang berada di kampung, semua kita kumpulkan di dalam Google Meet, kita beraya di dalam Google Meet. Jadi aplikasi ini ramai lagi yang tidak tahu. Dan petang ini saya akan kongsikan bersama rakan-rakan yang ada pada petang ini bersama dengan saya, macam mana untuk kita membuat live streaming ataupun cara-cara live dan juga pembelian barang-barang peralatan yang baik supaya kita membuat live yang baik. Kalau kata nampak ilih lah, tidak kata nampak darat live kita tu. Ataupun kalau orang tengok meeting kita, kalau kita berinteraksi dengan rakan-rakan lain tu, orang tengok kita tu ilih, sound okey, kamera jelas, dan view ataupun angle kamera kita, lighting yang kita gunakan membantu kita menjadi live ataupun streamer yang baik. Okey, ujian kau lebak dulu tu, kuat kilat tu. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, ketinggalan sikit, saya tinggal sikit nak memperkenalkan diri saya. Jauh dah ni, tinggal ni. Malas sebab tak biasa dah ni. Okay, nama saya Arman Mak Daud, kerani di bahagian HEP, bermula bekerja di UiTM pada kuat lebak ujian. Mula kerja di UiTM Machang bermula pada tahun 2006 sebagai artis budaya, dan kemudiannya diserap sebagai staf tetap di HEA Akademik, Hal Ehwal Akademik sebagai kerani, dan kemudiannya ditukarkan ke bahagian HEP lah. Okey, kita teruskan kepada slide saya lah. Nampak kau slide tu? Nampak kau tak? Jelas? Jelas kau? Nampak jelas. Nampak clear. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua yang bagi respon. Saya nak test ya, nak tahu sama ada buka kamera saja ya. Kalau jawab tu betul-betul beri perhatian tu. Terima kasih. Okey. Apa itu live streaming? Jadi maklumat-maklumat ni saya google lah sikit-sikit dalam internet dan dicampur dengan pengalaman saya. Secara jujurnya saya cari dan saya google dalam internet berkaitan dengan ilmu live streaming ataupun taklimat yang berkaitan dengan live streaming ni. Perkongsian secara detail ataupun formal yang menggunakan PowerPoint sedemikian memang tak ada. Memang tak ada sebab benda ni benda masih baru. Jadi sakit kepala jugalah nak buat. Jadi ini adalah idea 100% daripada idea saya. Jika penyampaian saya ataupun PowerPoint saya ini kurang jelas ataupun tidak sampai sebagaimana yang anda harapkan, saya 10 jari mohon ampun dan maaf pada rakan-rakan sekalian. Tetapi insya-Allah saya akan cuba yang terbaik pada petang ini agar tajuk yang diberikan kepada saya sampailah kepada pendengar. Okey, apa itu live streaming? Live streaming adalah konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet di mana anda tidak perlu melakukan editing dan post production. Anda hanya perlu on kamera dan mulai merakam apa sahaja yang anda mahu. Selain itu, live streaming bersifat interaktif sehingga audiens anda juga boleh terus meninggalkan komen dan reaksi semasa video anda berlangsung. Tidak hanya itu, followers akaun anda juga akan mendapat notifikasi setiap kali anda mula melakukan live streaming. Biasanya, video juga akan terus tersimpan sehingga boleh ditonton selepas anda selesai melakukan live streaming.
Dengan itu, orang-orang yang ketinggalan juga boleh menonton video rekaman tersebut walaupun selepas siaran berlangsung. Okey, video 20% dah. Okey, syok juga tu baca komen daripada rakan-rakan tu dah. Okey. Apa itu sosial media? Okey, kalau tadi apa itu live streaming dan kemudian ni apa itu sosial media? Ini adalah tajuk utama kita pada petang inilah. Okay, media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian online yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat pengantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial didefinisikan sebagai satu kumpulan aplikasi berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Media sosial kini mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan. Penggunaan media sosial kini tidak terhad bukan sekadar bahan interaksi dan komunikasi, tetapi dapat digunakan lebih meluas dalam bidang perniagaan, hal ehwal keagamaan, aktiviti kebudayaan, perubatan, politik dan sebagainya. Okey. Faham tu tak? Itu secara asasnya lah. Okey. Jadi untuk melakukan live streaming, kita sudah pastinya memerlukan software. Jadi kita memerlukan beberapa software dan kita kena faham beberapa software. Software ni dia ada dua, ataupun untuk setakat yang saya tahulah, dia ada dua kategori. Dua kategori yang telah saya asingkan. Dan beberapa software ni ada yang senang dan ada yang susah. Ada kelebihan dan ada kekurangan di setiap software ini. Okey. Ini adalah di antara software yang digunakan, dan 5 software yang saya pilih di antaranya ini adalah dia berada di dalam kumpulan Open Broadcasting Software. Open Broadcasting Software. Oh, belik lidah sikit lah kat orang putih je tak? Okay. Apa pun tak apa, semua rakan-rakan kita sama-sama baru nak belajar ni kan? Okey, yang pertama yang paling popular lah, dan software ini juga adalah percuma, iaitu OBS Studio. OBS Studio ni yang paling saya suka lah. Dan kemudiannya pilihan kedua kita ada XSplit. Ketiga Wirecast. Keempat ada Wemix. Dan kelima Streamlabs OBS. Okey, ini di antara 5. Dia sebenarnya banyak lagi lah. Sangat banyak berada di dalam internet. Kita boleh pilih yang mana kita suka. Tetapi 5 ini di antara software-software yang popular lah, yang banyak digunakan oleh streamer-streamer. Amnya adalah yang paling popularnya gaming lah, gaming. Banyak menggunakan OBS ataupun XSplit ni. Okey, seterusnya, software-software ni dia ada yang free dan ada yang berbayar lah. Okey, untuk kumpulan yang kedua yang berada di dalam kumpulan video conferencing apps, ataupun dia ni adalah third party web apps. Berbeza dengan yang software yang tadi. Yang tadi kita kena download dan kita kena install software tadi. Berbeza dengan 5 kumpulan ini, video conferencing apps ni yang mana kita tidak perlu install pun software ini, dan kita diberi pilihan hanya boleh login masuk melalui web sahaja. Kita boleh streaming menggunakan software ini melalui web sahaja. Berbeza dengan software tadi, OBS Studio contohnya, kita kena install software ni dan kita buka software tadi, kita kena proses dulu baru kita siarkan di mana-mana media sosial yang kita mahu. Okay. Berbeza dengan kumpulan ini yang mana kita tak perlu install pun software dia, kerana install pun boleh tapi dia hanya berada di desktop. Dan apps ni kita boleh hanya masuk login dan kita menggunakan software ini melalui web sahaja. Jadi sudah semestinya software ini lebih mudah berbanding dengan software tadi.
Okey, 5 pilihan di antara yang paling popular yang kita gunakan, yang senang lah bagi kita. Yang antaranya adalah yang pertama Google Meet sebagaimana yang kita gunakan pada petang ini. Kemudiannya Webex, popular juga di UiTM ini. Begitu juga Zoom juga popular. Dan ni agak otai yang sudah lama ada di internet, yang sudah lama diguna pakai, iaitu Skype. Dan di antara yang terbaik lah bagi saya, 5 ni kita ada juga StreamYard. Okey, berbeza dengan StreamYard ni, kelebihan StreamYard ni dia software berbayar sikit lah. Apabila ianya berbayar, sudah pastinya ada kelebihan lah berbanding dengan yang lain. Okey, StreamYard yang percuma, dia ada limit lah, dia ada had dari segi kualiti capture videonya, dan juga terhad dari segi menu-menu. Contohnya menu komen daripada penonton. Kalau kita nak ada komen yang kita boleh naikkan komen-komen pilihan di skrin kita tu, yang tu kita kena bayar sikit lah. Kalau kita nak live biasa, yang percuma pun dia bagi. Okey, Google Meet dengan Webex, mengikut pada pengalaman saya, Google Meet lebih ringan berbanding dengan Webex, yang mana Webex agak berat sedikit dan memerlukan data yang banyak, serta line internet yang kena kata laju sikit lah. Harap maaf sedikit terganggu sebenarnya. Kata sebenarnya kuat sangat hujan di sebelah HCP ni, sebab saya duduk dekat dengan tingkap ni. Sedikit terganggulah fokus saya, hujan lebat sebelah. Apa pun saya teruskan sekadar yang termampulah. Harap maaf lah kalau nampak macam tergagak-gagak sikit lah. Okey, seterusnya kita pergi ke media sosial. Okey, kita live dekat tadi dekat Webex, dekat Google Meet ataupun dekat OBS. Dan kemudiannya kita nak kongsikan live kita ataupun seminar kita tadi, webinar kita tadi, kita boleh join, kita boleh kongsikan live kita tadi melalui media sosial pilihan kita. Di antaranya yang popular yang kita gunakan dekat UiTM ini ialah Facebook, YouTube dan Instagram. Banyak lagi lah, biasanya Facebook dengan YouTube lah yang paling popular kita share program-program kita lah. Okay, seterusnya proses live streaming. Okay, proses ini adalah proses yang biasa saya gunakan lah. Biasa yang program-program UiTM guna. Okay, sebenarnya kalau kita asas sebenarnya untuk kita live, kita boleh live terus sahaja melalui YouTube, ataupun kita boleh live direct terus melalui media sosial pilihan kita, Facebook. Kita boleh live terus pun, kita tidak perlu melalui OBS, kita tidak perlu melalui lain-lain aplikasi. Tetapi YouTube dan Facebook ni ianya hanya boleh sehala saja, ataupun kita hanya seorang saja dalam Facebook itu. Kita tak boleh ramai-ramai di mana kita live dekat Webex, kita tak boleh meeting dekat Facebook, kita tak boleh meeting dekat YouTube. Tetapi kita boleh meeting dekat Webex, kita boleh meeting dekat Google Meet, dan kita kongsikan seminar kita kepada lain-lain penonton yang berada di rumah ataupun pelajar-pelajar yang berada di rumah melalui YouTube ataupun Facebook, supaya jumlah tontonan tu unlimited. Boleh tengok ramai. Kalau kita live hanya melalui Google Meet, penonton hanya terhad kepada 100 orang sahaja. Manakala jika kita menggunakan Webex yang tidak berdaftar dengan UiTM lah, Webex biasa tu mungkin hanya 200 saja. Tetapi kalau kita daftar dengan UiTM, boleh pergi sampai 1000 penonton lah. Tetapi pelajar kita ada pelajar beribu-ribu. Jadi macam mana kita nak selesaikan untuk ribu-ribu ni menonton live kita? Kita
ada pilihan iaitu dengan cara menggunakan Facebook Live ataupun YouTube Live. Kita kongsikan live kita dekat OBS, kita kongsikan live yang kita buat dekat Webex ataupun Google Meet tadi dekat YouTube ataupun Facebook. Okey, prosesnya macam itulah. Okey, mengikut pada gambar yang saya kongsikan dekat skrin. Contohnya kita ada 2, 4, 6 orang panel untuk taklimat kita pada petang ini di Webex. Okey, Webex memproses, menghantar dekat OBS Studio. OBS Studio saya kata make up di situlah. Saya masukkan banner, saya masukkan maklumat program pada OBS tu, saya bagi dia cantik-cantik, saya buat frame cantik-cantik, maklumat yang lengkap berkaitan dengan program dekat OBS tu, dan kemudian saya memilih YouTube untuk sebagai tempat untuk saya kongsikan kepada penonton, contohnya kepada pelajar yang berada di rumah seramai 6,000 orang pelajar. Okey, dan apabila live itu tamat, video tadi akan kekal berada di YouTube channel kita, yang mana untungnya boleh ditonton oleh pelajar ataupun peserta program kita selepas itu program kita berlangsung. Pelajar-pelajar boleh tengok kemudian, dia boleh tengok sebab waktu tu mungkin pelajar-pelajar kita ni dia bekerja walaupun dia duduk di rumah, sambil-sambil tu dia kerja, jadi dia tak ada nak tengok live kita yang kita buat pada pukul 10 tu. Petang baru dia habis kerja dia, tapi malam tu dia boleh tengok balik live kita tu dekat YouTube channel. Jadi itulah bagusnya kita menggunakan teknik-teknik ini. Okey, seterusnya, okey, apabila kita nak buat live ni, sudah semestinya kita memerlukan peralatan asas lah. Okey, saya nak kongsikan pada petang ni kepada adik kakak sekalian. Kecek cara kapur lah, sedap sikit dah. Kalau kecek bahasa buku ni, kekok sikit lah. Kalau kecek bahasa kapur ni sedap sikit, kita nak goreng. Okey, peralatan asas sudah semestinya perlu kita guna dan kita miliki ataupun kita ada lah. Okey, peralatan asas ni yang saya pilih mengikut pada pengalaman saya, pembelian saya, dan saya gunakan sendiri benda ni. Saya try and error. Okey, saya try and error. Ada juga kerugian yang saya alami daripada proses try and error ini. Contohnya saya beli webcam. Saya ingin tahu webcam yang berharga RM45 macam mana dia punya kualiti. Saya beli. Apabila saya beli, ternyata saya kecewa. Tetapi di sebalik kekecewaan itu sebenarnya saya dapat ilmu. Kita positifkan diri kita. Kemudian saya membeli lagi webcam yang berharga RM80. Saya nak tengok webcam yang berharga RM80 macam mana dia punya kualiti. Ternyata masih lagi kurang baik. Sedikit kecewa juga. Tapi tak apa, saya dapat ilmu. Maknanya bagai setara ni dia punya kualiti. Setara ni harga, setara ni dia punya kualiti. Dan kemudiannya saya beli, saya cuba lagi, saya beli webcam yang berharga 100 lebih. Dan ternyata webcam yang berharga 100 lebih ni menyenangkan hatilah, agak baik walaupun tidaklah sampai tahap yang terbaik, tetapi agak baik, mencukupi lah untuk saya menggunakan live, menggunakan webcam mana yang saya gunakan pada petang inilah. Okay. Begitu juga saya membeli lain-lain peralatan, contohnya seperti yang ada saya gunakan pada petang ini, iaitu clip mic yang saya gunakan pada petang ini berjenama Boya. Sebelum saya dapat Boya ni, saya beli yang biasa dulu, yang berharga RM10. Ternyata yang berharga RM10, jadi RM10 lah dia punya kualiti. Jadi setiap benda ni, kalau benda yang murah, pasti ada sebab kenapa dia murah. Begitu juga benda yang mahal, mesti ada sebab kenapa dia mahal.
Jadi saya beli barang hak murah tu sepadan lah dengan harga dia. Bukan tak boleh guna, boleh guna juga. Tetapi sudah mestinya yang ada brand dan juga ada harga yang baik, sudah mestinya dia punya kualiti yang baik. Okay. Jadi setakat yang memadai untuk kelas-kelas kita ni dah. Dan boleh tengok kualiti-kualiti live yang telah saya buat, boleh tengok dekat YouTube channel UiTM Cawangan Kelantan, sambil-sambil membantu view. Bolehlah pakat-pakat tengok. Di antara video-video ataupun live streaming yang saya buat dekat YouTube channel UiTM tu, rasanya memadai lah, cukup baik dengan menggunakan mic Boya dan webcam yang berharga RM120. Dan saya akan kongsikanlah pada petang ini cara pembelian webcam yang baik. Okay. Kita teruskan peralatan yang pertama untuk peralatan asas untuk kita buat live streaming di sosial media. Okey, peralatan yang pertama untuk kita buat live ni tidak lain, tidak bukan, sudah semestinya kita kena ada komputer lah dok. Kalau tak ada komputer, nak buat live mana dok? Kita nak buat live mana dok? Kita kena ada komputer, kita kena ada laptop ataupun smartphone. Okey, kalau buat dengan komputer lagi boleh dah. Sebab kita boleh edit dan kita boleh banyaklah, kita boleh adjust kalau komputer. Begitu juga laptop. Okey, kemudiannya kita menggunakan smartphone. Smartphone ni pun agak baik sebenarnya. Cumanya smartphone ni dia terhad sikit lah untuk kita menggunakan software lah, seperti software OBS dah. Split tadi kan. Jadi itu kita memerlukan kena guna komputer lah. Kalau guna smartphone ni dia terhad sikit. Kalau bagaimanapun dalam keadaan tertentu kita juga kena guna smartphone juga dah. Okey. Tetapi sekarang ni senang. Kita kalau contoh tadi ada, saya tak sempat lah nak baca, saya akan baca kemudian lah komen-komen tu. Untuk sesi soal jawab nanti kita akan jawab sikit sebanyak sekadar yang saya tahu dah. Okey, sekarang ni senang kalau kita nak buat live di lain-lain tempat ataupun di luar tempat pun kita boleh guna laptop. Kita buat laptop. Dan kita lah ni ada portable untuk live soundcard ni, ataupun mini soundcard ni, mini mixer ni, dia ada sekarang ni ada yang jenis bateri, pakai bateri sahaja. Jadi senang boleh bawa dah. Okey. Terusnya yang pertama kita memerlukan komputer, laptop, smartphone. Kemudiannya kita kena ada jaringan internet yang baik ataupun internet yang laju ataupun internet yang stabil lah. Jadi ini pun penting lah, sangat-sangat penting. Kalau internet kita duk main beli data lagi tu kurang baik lah. Jadi internet ni kalau boleh saya sarankan rakan-rakan sekalian, sekarang ni banyak dah telekomunikasi yang menawarkan internet unlimited. Banyak dah unlimited, dan juga banyak dah duk jual modem-modem lah ni pun tak berapa mahal dah. Lah ni kita tak perlu pakai lain ni dah, kita hanya perlu pakai prepaid saja. Pakai prepaid yang unlimited, kemudian kita gunakan modem pun yang sudah dimodify, yang boleh unlimited hotspot. Jadi senang kita nak buat kerja. Jadi saya cadangkanlah ni antara pengalaman saya sendiri, saya guna di rumah saya. Saya menggunakan modem Huawei B310 ni.
dan saya menggunakan Digi unlimited call dan juga unlimited internet berharga RM55 langganan bulanannya, yang mana internet tanpa had 6 Mbps. Ni pun sudah cukup lah untuk kita buat live yang baik. 4G di rumah, okey, jalan laju dah, boleh dah, cukup dah. Untuk buat live ni yang paling penting sekali adalah upload. Upload tu penting. Kalau download kita tinggi, upload kita kecil, masalah juga. Kalau download kita kecil, bawah pada 3 meg ni, jadi kita terima video orang tu, kita terima video orang ke lekat-lekat jugalah. Begitu juga orang akan terima video kita pun akan sangkut-sangkut juga. Jadi kalau kita tengok live ataupun kita tengok meeting, ada selalu mana ni lekat-lekat ni, tak dapat ni, tak boleh masuk ni, masalah ni, problem ni, sakut ni, bunyi lekat-lekat. Itu adalah bermasalah ataupun punca daripada masalah download dan upload line kita lah. Okey, tadi ada naik notifikasi berkaitan dengan harga barang tadi lah. Okey, saya undo sebentar. Kita balik pada tadi. Okey, untuk modem Huawei B310 tu saya beli dengan adik saya lah. Saya beli dengan adik saya tu RM300 sahaja. Siap dengan sekali dengan apa kata prepaid Digi lah, RM55 tu. Ya, saya tak tahu dengan orang lain jual harga berapa tu, saya tak pastilah harga sebenar. Tapi saya rasa harga tu dah lebih kurang tu, kalau kurang pun lebih pun dah sekitar tu lah, 300. Okey. Senang dia boleh bawa, misalnya kata saya nak balik kampung. Kali ni benda ni saya pasal di rumah, saya nak balik kampung. Saya cabut pelak dia, gula-gula, buah lebih, saya klik pasal ke kampung saya. Jadi senang. Dia tidak mengganggu line di telefon ni. Jadi anak-anak boleh hotspot dekat modem saya tu 5 ataupun 6 orang sekaligus online. Saya pernah tengok YouTube lah, semua yang ada atas rumah tu tengok YouTube belakang. 6 butir, 5 butir handset, satu komputer dalam bilik saya tu, semuanya tengok YouTube. Tak ada lekat, tak ada gapo, lancar, tak ada masalah. Itu setakat pengalaman saya lah. Jadi kalau rakan-rakan nak beli ataupun nak guna ni, molek lah. Kalau yang ada pendapatan yang lebih baik, boleh ambil package yang lebih baik lagi, yang lebih mahal lagi daripada ni. Kita akan dapat internet tanpa had lebih lagi. Macam ni je mungkin anda boleh dapat 8 ataupun 10. Okey, tengok juga tu komen-komen daripada rakan-rakan. Dia kata tengok juga di kawasan-kawasan tertentu. Ya, betul. Sebelum kita nak beli tu, kita boleh Google dululah. Kita buka dekat check coverage dekat Google tu. Contohnya Digi, Yes dan sebagainya. Kita buka dekat laman web dia tu. Kita check, kita masukkan kawasan rumah kita, nama kampung rumah kita tu. Dia kita lalu situ coverage tu, contohnya warna lah. Contoh saya check yang Yes. Kalau yang biru tua tu, biru gelap tu, maknanya 4G. Situ kuat lah. Kalau biru muda sikit tu, dia tidak berapa 4G lah. Dia ada juga lain tapi bukan 4G. Dan berwarna putih tu, maknanya Yes, tak adalah. Lingkungan yang berwarna biru tua dan warna biru muda tu sahaja. Jadi kita boleh check dekat Google lah, tak ada masalah, tu senang. Kalau kawasan rumah tu kuat Digi, beli Digi. Kalau kawasan rumah kita tu kuat Celcom ataupun Maxi, kita beli Maxi ataupun Celcom. Sekarang ni jangan risau. Banyak sangat-sangat telco yang menawarkan internet unlimited. Tapi kalau ikut pengalaman saya dah pakai Maxi, saya dah pakai Celcom, saya dah pakai unlimited. Semua tu unlimited lah. Saya dah pakai unlimited Yes. Dan bagi saya, pengalaman saya yang terbaik, saya dapat 2 sahaja. Iaitu Digi dan juga Yes.
Yang lain-lain tu dia kata unlimited, tetapi kita guna lebih kurang setengah bulan, lepas tu dia mula dah slow lah, dia bermasalah dah, dia kurang sikit. Jadi dia masalah lah, dia macam tidak jujur dengan perkhidmatan yang dia berikan tu. Setakat pengalaman saya guna Digi dan juga Yes. Digi ni setakat ni tak nipu lah. Kalau dia kata unlimited laju tu memang unlimited laju sampai ke hujung bulan lah. Cumanya sehari sebelum tamat tu dia slow sikit lah. Seolah dia nak bagi warning lah kepada kita, ataupun nak bagi pada kita bahawasanya internet nak habis dah tu. Jadi kak kita pun berasa slow. Hari ni 8 bulan dah ni. 8 bulan ni jadi 8 bulan ni kita pun topak lah, kita topak ni 60 ya, kita langgar 55 ya. Lepas tu kita dapat tengok laju dah. Okay, kita tengok perbezaan dengan kita guna saat ni slow sikit dan kemudiannya laju. Jadi gitulah, itu ikut pengalaman saya lah. Mungkin pengalaman saudari-saudari berlainan yang pakai mungkin pakai Digi tak ada pakai Maxi. Laju je, ambo pakai okey je, tak ada masalah, tak nipu okey lah. Tapi setakat saya itu adalah pengalaman saya lah, pengalaman jujur saya. Orang lain saya tak tahu lah. Okey, untuk terima kasih kepada rakan-rakan yang komen tu. Jadi nak pergi slide lagi ni, baru slide baru nombor 2 baru ni. Slide ada 20 lebih. Jadi takut tak cukup masa. Jadi kecik banyak ni, lebih dah ni. Terima kasih Muhammad Saiful Bahri, Muhammad Azrul Siddiq. Okey, Muhammad Azrul. Okey, Cik Azrul tu bagi saya lah, kalau saya suggest sebenarnya dalam gambar ni lah pakai modem. Kalau ada duit lagi, beli modem yang mahal lagi gagah lagi 4G dia. Tapi sepaling-paling bajetnya dua gabungan inilah, modem Huawei B310 ni dengan internet Digi 55 ya dah. Okey, untuk membuat live streaming ni kita memerlukan download dan upload speed yang baik lah. Ni saya ambil daripada Google. Streaming video standard video biasa memerlukan 3 MB. Kalau streaming video yang untuk high definition atau HD, internet yang baik adalah sekurang-kurangnya 5 MB. Jadi untuk lebih advance lagi, kalau kita nak guna yang 4K punya ataupun Ultra HD, tu kita kena guna 25 MB lah. Kalau UiTM ni saya test tadi, UiTM mampulah, boleh lah untuk streaming untuk 4K punya. Kalau pengalaman saya untuk HD ataupun 720, model saya tadi memang gerak dah, okey dah, sedap dah. Boleh dah bawa HD kalau menggunakan dua gabungan ini. Okey, lain-lain tu streaming music, gaming tu rasanya tidak perlu tahulah. Macam sosial media, kalau kita nak live direct, Facebook tu kecil je. Kalau kita nak live direct, kita buka je Facebook, kita klik live tu, tu senang je, kecil je, dia pakai Soundmax saja. Okey, untuk berkaitan dengan modem dan ataupun teknikal berkaitan dengan download upload ni, boleh bertanya kepada yang lebih pakar lah. Contohnya rakan saya, Cik Bahar ada, TS Mazlan, Cik Syukri, Cik Saiful, mereka lebih pakar dan lebih tahulah berkaitan dengan teknikal ini. Okey. Okey, kita boleh tengok sebelum kita nak buat live, kita kena test dulu, kita kena speed test dulu. Lain rumah kita ataupun lain di Jabak. Okay, kalau di UiTM ni kita tak test pun tak apa. UiTM ni dia punya apa, upload dan download dia memang tinggi. Tadi saya test dah, tadi pergi dekat 100 ke berapa tadi. Memang tinggilah, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak buat live di rumah kita menggunakan telefon ataupun komputer, laptop kita di rumah, guna modem kita tu, kita test dulu. Dan cara kita nak test ni, kita pergi dekat Google, kita type speed test.
ataupun terus ke laman web dia yang saya ambil contoh tu di www.speedtest.net. Walaupun kadang-kadang tidak berapa tepat, tapi sedikit sebanyak membantu jugalah, lebih kurang kan. Okey, boleh tengok dekat speed test. Kita test, kemudian kita boleh tengok situ. Download okey. Ni saya test di rumah saya lah, belah-belah semalam. Modem tu ada dalam rumah. Modem tu kalau saya nak buat live, saya angkat modem tu tepi tingkap, barulah upload tu naik sampai ni. Kalau modem saya tu duduk di dalam rumah saya tu pun dalam bilik, saya hanya dapat upload 2.8 MB saja. Kalau saya tok modem saya tu di tepi tingkap ataupun di luar rumah saya boleh dapat sampai 6 MB. Dia ada kesan jugalah peranan modem kita tu. Okey, kita juga boleh buat speed test di fast.com lah. Ini saya buat dekat fast.com dan saya rasa fast.com ni lebih tepat rasanya berbanding dengan speed test tadi. Fast ni lebih tepat saya rasa. Okey, ni saya test malam, memang tak nipu lah. DG saya tu memang 6 meg dan saya test memang saya dapat 6 meg betul lah. Sebenarnya seperti mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh prepaid DG saya tu. Okey, cumanya upload tu kecil sikit 0.7 meg saja. Tapi kalau setakat nak meeting Google Meet gini, saya dah buat meeting banyak kali lah. Memang saya banyak meeting malam-malam, saya meeting dengan rakan-rakan saya. Contohnya saya ada meeting sehari dua ni, saya buat meeting program yang saya akan buat pada 18 dan 19 hari bulan ni, iaitu insyaAllah lah 18-19 hari bulan ni kita buat khusus untuk train pelajar-pelajar yang berminat untuk menjadi YouTuber yang boleh menjana pendapatan. Alhamdulillah kita dapat peserta 25 orang dan kita akan train pelajar-pelajar ini supaya menjadi YouTuber dan menjana pendapatan kepada pelajar tersebut, boleh membantu dia untuk kata belanja lah untuk dia sebagai pelajar. Sambil-sambil belajar, sambil-sambil buat YouTube, dapat pendapatan, boleh membantu kehidupan harian dia lah. Okey. Dan saya buat meeting, pakai setahun ni pun meeting saya tu ada kadang-kadang 10 orang, ada 12 orang, ada 6 orang. Pun terbaik dah, tak lekat-lekat, memang lancar lah. Okey, seterusnya peralatan yang saya gunakan, ini ikut pengalaman lah. Pengalaman saya buat live dan benda ni saya guna pada petang ini. Okey, ni saya guna ni live soundcard, V8 live soundcard ni ada di bahagian kiri saya lah. Saya sambungkan mic saya ni dekat live soundcard V8 ni dan kemudian saya masukkan dekat USB komputer saya dan saya setting dekat audio, saya pilih V8 soundcard saya lah. Jadi saudara-saudari sekarang ni sedang mendengar, saudara-saudari penonton pada petang ini sedang mendengar hasil daripada settingan menggunakan live soundcard V8 lah. Sedap tak sedap tu, jelas tak jelas, boleh dengar lah. Setara ni lah setting saya. Jadi saya tidak menggunakan earphone sebagai monitor. Saya menggunakan speaker yang berharga hanya RM30 sebagai monitor. Mendengar kata kecek lah. Kalau saya sahabat kita kecek tu, saya dengar kot speaker ni lah. Saya tak dengar melalui headphone. Saya menggunakan speaker berharga RM30 sebagai monitor. Okey, terima kasihlah Cik Syam. Harap ramai tu komen-komen dia kata sedap sangat dah tu bunyi suara. Ya betul, alhamdulillah. Dan kelebihan menggunakan soundcard ni, kita boleh adjust suara kita. Dia ada setting, dia ada treble, dia ada bass. Lepas tu kita boleh masuk music, kalau nak main gitar, kalau nak karaoke, kita ada music, kita boleh adjust monitor dia, banyak lah. Contohnya sini saya buat contoh sikit dah. Okey tak?
Ada sound effect di sini. Okey, tahniah kepada semua penonton kita pada petang ini. Tidak, dia ada efek dia ada sini. Sekali lagi tepuk. Okey, terima kasih dah tahniah kepada semua. Jadi dia dia membantu kita jugalah. Kalau nak guna lah, kalau tak guna pun tak apa, tak ada masalah. Jadi dia membantu kita, contohnya suara kita kurang bass. Suara yang kecil kurang bass, kita boleh tambahkan bass. Kalau suara kita yang kurang tajam, kurang jelas, suara surat-surat basah kurang jelas sebutan, kita boleh kuatkan sedikit, kita boleh tambah sedikit treble dah. Dan kemudiannya kalau nak nyanyi kau sikit dah, kalau nak bertaranum kau nak mengaji kau, boleh tambah echo, dia ada echo dekat live sound card ni. Okey, test mungkin ada bunyi gepor sikit, ada gemar sikit sebab saya masukkan efek. Ada ke? Ada echo dah, echo bukan echo. Okey, maknanya ada bunyi echo sikit dah. Dia bunyi gepor gemar sikit. Baiklah untuk nak menyanyi ke nak gapo dah. Nak mengaji Quran tu molek lah. Kita bubuh efek sikit, sedap sikit bunyi dah. Okey, saya buat balik echo. Okey. Sound card live sound card V8 ni sangat-sangat viral lah benda ni. Senang kita nak guna, harga dia murah. Dan kualiti dia agak baik dengan harga RM50 saja. Nampak je gitu, sebenarnya kita nampak macam plastik dah. Mula-mula saya beli, saya ingat plastik bodoh je sebab harga RM45 saja. Tetapi sebenarnya dia menggunakan besi. Kulit dia tu besi tu. Dengan besinya, dengan beberapa function yang kita boleh gunanya, mempermudahkan kita nak setting itu, jadi sangat-sangat berbaloi lah dengan harga hanya RM50 saja. Jadi saya sangat-sangat suggest lah pada rakan-rakan kalau nak buat live ataupun belilah satu benda ni, letak dekat pejabat, boleh pakat-pakat gunalah dah. Murah saja. Okey, live sound card V8 ni bagi Cina lah. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada webcam. Okey, webcam gambar ni adalah webcam yang saya guna pada petang ni lah. Comel tak comel, jelas tak jelas, wuduh ke comel ni lah. Kualiti webcam yang saya guna dan gambar yang saya paparkan itu adalah webcam sebenar yang saya guna. Okey, tips pembelian webcam ni. Okey, tip pembelian webcam ni. Saya tengok masa sebenarnya sejam dah. Sudah sejam dah berlalu, tapi slide banyak lagi, saya kena laju sikit dah. Minta maaf lah kalau slow sikit dah. Okey, untuk webcam ni saya sangat-sangat suggest lah kalau nak beli webcam ni, kena beli webcam yang harga 100 lebih lah. Janganlah tolonglah, janganlah beli webcam yang bawah pada 100. Bawah pada 100 ni gambar dia tulis kotak tu memanglah 1080. Tapi sebenarnya bukan 1080, memang 480 ataupun 360 gitu saja. Jadi belilah yang 120, 100 setengah. Kalau dapat modal lagi beli yang 300, 580 ataupun 800 ataupun 1000. Sudah mestinya kita akan dapat kualiti yang baik lah. Jadi paling-paling jimat pun belilah yang 120 macam saya ni dah. Okey, keistimewaan yang ada pada webcam yang berharga 120 ni, dia support beauty. Jadi contohnya support beauty ni bagus. Bukan saja support comel kita ni, muka jadi flawless ni, memanglah ada support beauty. Kekurangnya dia juga support dari segi kekurangan pencahayaan. Jadi kalau bilik kita tu kurang cahaya, support lighting ni sebenarnya dia bagi cerah sikit. Dia ada macam support lighting sikit lah. Kalau boleh dia yang support beauty. Okay, saya ambil kotak je sekejap. Kita ambil yang ada support beauty. Lepas tu dia juga ada menyediakan
apa kata internal mic dia lah, dia ada mic dia dah dekat webcam tu. Kalau butuh-butuh kita tak ada mic, kita boleh gunalah mic yang ada ni. Kalau kita butuh lah, kalau kita tak ada clip mic ni, kita tak ada headphone ataupun earphone yang ada mic tu, kita tak ada pilihan, kita boleh guna jugalah mic yang disediakan di kamera kita ni. Jadi butuh-butuh boleh guna lah. Kalau kita ada pilihan lain, sudah mestinya menggunakan clip mic yang ni lebih baik lah. Okey. Dia ada mic juga di webcam tu. Lepas tu dia hanya menggunakan plug and play. Kita tak perlu install software gapo-gapo dah. Kalau berbanding dengan dulu, kalau tahun 2005 dulu saya beli webcam, tahun 2000 ataupun tahun 2005 dulu kalau kita beli webcam, dia bagi CD driver dia. Lah ni tak ada dah. Cucuk je plug and play, terus keluar gambar, senang tau. Lepas tu dia ada adjust focus, dia boleh adjust ni focus ni, dia dekat tu dia ada, dekat kamera saya tu dia ada, kita boleh pusing-pusing, boleh zoom sikit lah supaya lebih sharp lah. Okey, lepas tu webcam ni juga tidak dinyatakan situlah, tapi dekat kotak rasanya ada. Dia punya wide lah, dia luas. Wide dia ni kalau tak silap saya 360 wide dia, 360 darjah. Dia punya ni dia luas. Kalau harga murah tu dia sepit. Jadi dia hanya fokus kalau kita duduk scene ni kat muka kita sedebak lah, penuh dalam webcam tu, dekat kita punya komputer tu, skrin tu muka kita je penuh situ. Jadi kita kena duduk jauh sikit dah. Contoh macam saya hari ni, sedang molek saya duduk dengan lebih kurang saya luruskan tangan saya ni pun tak sapa lagi dengan monitor saya ni. Sedang molek saya dapat view yang baik lah, saya dapat angle yang baik. Sedang molek saya dapat dekat sini, penuh sini, dan kalau saya nak mengajar pun saya boleh tarik, saya boleh tulis sini dekat papan kenyataan ni tak, saya boleh tulis sini. Okey, jadi itulah sebabnya kita nak wide yang luas lah, view yang luas. Sebab kalau kita nak, kita ada yang luas, kita ada pilihan. Kalau kita nak sempit kan, kita boleh crop nanti. Okey. Itulah webcam, boleh cari dekat komponen-komponen yang saya suggest ni, boleh cari dekat Shopee saja. Boleh tarik lah webcam Full HD 1080. Lepas tu dia tak ada brand dia sebab dia Cina kan, dia tulis gitu je. Dia tulis gitu je. Tapi carilah yang gini lah, ataupun kalau WhatsApp saya share link pun boleh, ataupun boleh cari sedari boleh cari sendiri yang berwarna kotak warna biru gini. Tapi sebenarnya warna biru gini pun dia ada yang kopi ni. Saya pun terkena juga yang kopi. Saya beli yang 120 ni satu, lepas tu saya tengok yang berharga 48 riyal. Saya tengok kotak sama, wayar sama, body sama, butir sama. Tetapi sebenarnya hampir sama, tapi bukan dia lah. Sama tapi tak serupa. Okey. Boleh cari dekat Shopee saja. Okey, saya kena pantas lah masa ni. Sebab masa yang diberikan oleh Cik Syam sebenarnya kalau ikut perbincangan awal 1 jam saja. Ni dah cukup 1 jam dah ni. Lepas tu kalau nak pergi kedua jam rasanya tidak mampu juga saya bukan penceramah yang hebat. Saya biasa-biasa sajalah. Okey eh. Okey, terima kasih kepada 97 orang ahli viewers yang ada pada petang ni lah. Terima kasih yang sudi bersama terima kasih sudi bersama saya pada petang ni. Sebenarnya petang komik ni bila dah 3.30 ni mungkin dah orang kata dah boring lah, malah mikir dah 3.30 ni komik ni malah mikir dah pasal benda-benda gini. Apa pun saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada rakan-rakan yang sudi bersama saya berkongsi keadaan apa yang ada. Okey. Seterusnya kita pergi kepada peralatan yang kelima iaitu headphone. Okey, headphone ni walaupun kita ada pilihan kita nak guna ataupun tak si guna, tetapi bagi saya benda ni kalau untuk peribadi kena ada jugalah.
kalau tak saya beli headphone pun paling-paling kopa pun ada lah juga earphone tak kira tak ada dah. Earphone telefon tu dah yang ada mic kecil dekat sini tu dah. Ada tu pun tak apa dah. Membantu kita sebagai monitor tu pun kalau kita nak meeting, saya sarankan gunalah earphone setidak-tidaknya. Janganlah kita menggunakan orang kata internal mic yang ada dekat laptop kita semata-mata ataupun yang ada dekat telefon. Kerana contoh kita guna telefon, kalau kita duduk dekat gini mungkinlah jelas, tapi dari segi view pula muka kita rapat sangat dengan kamera tu, jadi penuh muka kita tu penuh dekat skrin telefon tu. Jadi kalau kita letak jauh, kita letak dekat tripod, kita letak jauh pula dengan telefon, jadi suara pula dia akan jadi kurang. Jadi sebab itulah kita kena ada external mic lah. Contohnya guna yang ada dekat headphone lah. Okey, headphone ni kadang-kadang tak guna, kadang-kadang nak guna juga. Tapi saya suggest kena ada jugalah. Tapi biasanya ada belaka sekurang-kurangnya earphone yang tu kan. Okey, headphone ni kalau saya beli dekat DIY saja, saya beli yang berharga RM30. Bass dia sudah cukup lah. Nak layan lagu dandut tu sedap dah RM35. Saya beli dekat DIY. Kalau ada modal beli mahal lagi baik Okey. Live saya pada ini juga menggunakan komponen yang berada di nombor 6 ini, iaitu USB speaker. Ini guna kata speaker komputer ni sebab selalu saya menggunakan speaker ni lah, nombor 6 ni, USB speaker. Saya join dekat V8 tadi. Jadi perbualan ataupun interaksi anda dengan saya dengar melalui speaker ni lah sebagai monitor. Okey, USB speaker ni saya beli dekat Shopee, berharga hanya RM30 saja. 30. Bukan. 30 headphone tadi dah. Maafkan saya, kalau tidak silap saya lupalah. 40 ke lebih lah, 40 lebih lah sahaja, murah saja. Plug and play juga. Ia tak memerlukan plug, USB saja. Kita cucuk dekat USB. Tu boleh dengar sound dia. Yang ini kita tak perlu guna speaker yang kuat-kuat, yang besar-besar pun tak perlu. Kalau ada modal tu okey lah. Bagi kita yang bajet kecil ni, yang berharga RM40 memadai, sebab kita nak jadikan dia sebagai monitor kita saja. Kita nak dengar interaksi rakan-rakan kita ataupun live yang saya buat. Saya nak dengar lah suara macam tu. Saya dengar suara rektor depan saya tu masuk ke dalam live tu. Jadi saya suruh test tu, dia bunyi dekat speaker saya, maknanya masuk lah tu. Okey, penting juga benda ni sebagai untuk sound check ataupun checklist live kita tu berfungsi ataupun tidak. Okey, kemudiannya nombor 7 iaitu ring light. Ring light ni penting juga untuk kata lighting lah. Lighting yang baik akan membantu persembahan kita yang lebih baik lah apabila kita cukup cahaya. Sekarang ni saya juga menggunakan komponen yang bernombor 7 ini, iaitu ring light yang bersaiz kecil saja di hadapan saya ni. Di atas skrin saya ni ada satulah saya guna ring light. Saya guna warna ring light ni, dia ada tiga warna. Warna putih, warna kekuningan warm sikit, orange tu. Lepas tu dia ada warna putih LED, kebiruan sikit. Okey, harga dia adalah lebih kurang RM30 sahaja. RM20 apa ada dah lah ni. Tapi biasalah kalau yang murah-murah tu biasanya ada sedikit lah cacat, macam kepek sikit, belok sikit, tak ada skru dah. Jadi saya tak beli yang paling murah sekali dalam Shopee. Saya akan beli yang tengah-tengah sikit lah ataupun mahal sikit. Sebab bila kita tengok komen-komen tu biasanya tak ada komen lah berkaitan dengan bagai rosak, bagai kemek patah tak cukup bagai, tak ada skru, hilang skru, kau belok, bengkok dan sebagainya dah. Kalau beli yang harga mahal sikit tu biasanya saya dapat
yang perfect lah, sempurna, tak ada masalah dah. Okey, dia ada dua saiz. Yang saiz kecil, saya lupa lah saiz dia berapa sentimeter. Tapi dia ada dua tu je, ada yang kecil yang besar. Ada yang kecil pun memadai lah, ada satu sediakan dekat rumah kita ataupun dekat pejabat kita, ada satu pun okey lah. Lepas tu komponen yang ke-8 untuk asas kita nak buat live ni penting juga bagi saya, iaitu sekurang-kurangnya kita kena adalah satu tripod ataupun kaki kamera kita ni kena ada lah. So sebab bukan mahal pun, tripod lah ni dalam Shopee yang 20 riyal pun ada. Okey dah. Yang 30 riyal, yang 50 riyal pun okey dah, comel dah. Okey, saya guna jugalah tadi, saya buat satu rakaman pagi tadi, saya guna tripod saya tu, saya beli yang gagah sikit lah. Supaya saya boleh guna untuk webcam, saya boleh guna untuk telefon, smartphone saya, dan saya boleh guna juga untuk kamera mirrorless saya. Jadi saya beli yang harga 50 riyal lah, gagah, kukuh sikit lah, kekuda dia tu gagah sikit. Kalau untuk nak guna telefon saja ataupun untuk webcam, rasanya yang 20 lebih tu okey dah, cukup dah. Okey, yang penting juga sebab dia akan, kalau kita tak guna tripod ni, kita terhad sikit lah webcam kita, dia hanya boleh letak dekat skrin komputer kita saja. Kalau kita ada tripod ni, mungkin kita boleh letak jauh lagi, view dia lebih baik lagi. Ataupun untuk rakaman live dua bahagian, saya yang jaga live ni, kemudian subjek utama kita berada di hadapan, itu memang kita wajib lah kena ada tripod dah. Okey, ke-9 saya laju sikit lah, maaf lah dah, kalau boring pun saya kena press sikit lah, press. Okey, kemudian komponen yang ke-9 iaitu mikrofon. Kena ada mikrofon lah, kena ada mic lah. Okey, mic ni bagi saya, ikut pengalaman saya pecahkan kepada empat kumpulan mic lah. Okey, sini saya ada 4 jenis kumpulan jenis ataupun spesies mic lah. Okey, yang pertama dynamic mic, condenser mic, wireless mic dan juga clip mic. Dia dalam kumpulan yang berbeza mengikut kesesuaian untuk program-program live kita lah. Untuk live gini kena guna gini, untuk live sini gini kena guna gini, sesuai untuk ni. Forum guna benda ni sesuai dah. Okey, kita kenal dulu apa dia dynamic mic, condenser mic, wireless mic dan clip mic. Okey, untuk dynamic mic ni kalau kita tengok pada gambar tu, itulah jenis dynamic mic. Kalau kita tengok program dewey tu, penceramah dewey duk pegang tu ataupun saja nyanyi tu, itu adalah dynamic mic. Ataupun kita dengar Tok Bela azan dekat masjid tu, tu dia guna dynamic mic. Dynamic mic bentuk dia biasanya gitulah bentuk dia. Okey. Dan seterusnya condenser mic. Okey, condenser mic ni bentuk dia biasanya kita tengok seperti dalam gambar ni digunakan oleh DJ radio lah. DJ radio ataupun kalau kita pergi dekat studio rakaman, dia guna jenis condenser mic lah. Ataupun kita tengok gaming. Yang buat live tu, gaming tu dia buat live pun dia menggunakan condenser mic lah. Kalau saya buat rakaman nyanyi rumah saya ataupun rakaman ke YouTube saya tu, memang saya guna condenser mic lah. Untuk rakaman, condenser mic lebih baik kerana dia ni dia lebih mengurangkan bunyi noise. Dan untuk kita edit balik dekat Adobe Audition ataupun lain-lain software editing itu, dia lebih orang kata bulat lah, lebih jelas, lebih sedap bunyi dia berbanding dengan kita merakam menggunakan dynamic mic. Okay, kalau nak buat show dewey tu, nak buat show konsert, tidak sesuai lah guna condenser mic. Kalau untuk studio punya rakaman, nak buat live gini, dynamic mic dengan condenser mic lebih baik. Okey. Saya guna condenser mic bukan macam dalam gambar ni lah. Saya beli yang brand BM800 yang hanya berharga
lebih kurang 50 riyal juga. Murah saja. Condenser mic itu yang paling viral lah, BM800. Sedari-sedari boleh cari, boleh tengok dekat Shopee, boleh tarik BM800. Dia ada warna gold, warna hitam, memang comel lah. Dia pun besi berkualiti juga, buat Techino. Okay, condenser mic BM800 Okay, seterusnya wireless mic. Okay, wireless mic ni lebih senang lah kita gunakan untuk lebih canggih ataupun lebih maju. Sekarang ni orang banyak guna wireless mic lah. Berbanding dengan saya ni, saya guna clip mic. Okay, wireless mic ni kelebihan dia tak guna wire lah, dia senang. Kita contoh tu macam LAN ni dia betul petak kita, senang je. Satu receiver, satu mikrofon dia tu, satu lagi receiver dia. Jadi kita klik je yang petak yang ada bulu-bulu tu, klik dekat baju, gilah berjalan sampai berapa, saya rasa boleh pergi sampai 50 meter boleh pergi lagi. Boleh pergi bebas untuk pergerakan, nak pergi ke mana, nak bergerak tangan, nak bersilap pun, nak main tomoy pun, nak posing pun tak ada masalah sebab dia tak ada wire. Berbanding dengan saya menggunakan clip mic gini, terhad sikit lah sebab ada wire. Tetapi untuk live yang macam saya pada hari ni sudah memadai guna clip mic pun okey dah. Cumanya wireless ni kita kena pastikan bateri mencukupi lah. Gitu pula dah. Jadi setiap benda ni dia ada kekurangan dan ada kelebihan dia masing-masing lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada clip mic. Clip mic ni dalam gambar tu, dan clip mic inilah yang saya guna pada petang ini. Berkecek ni lah, jelas tak jelas, sedap tak sedap. Inilah kualiti boya yang hanya berharga RM30 sahaja. Kalau dulu boya ni, kalau tak silap saya, kalau tahun lepas saya duk survey dah boya ni. Kalau dulu lebih kurang RM60. Sekarang ni kita boleh dapat boya ni dengan harga RM30. Malah saya ada tengok juga dekat Shopee tu menawarkan RM28 pada, tak tahulah setara mana kualiti dia. Tapi yang saya beli berharga RM30 lebih ni memang terbaik lah. Sedari-sedari berminat untuk mendapatkan boya ni, dia punya wire dia panjang ni. Wire dia ni saya lupa lah berapa meter, tapi memang panjang ni. Satu bilik ni pun boleh jalan ni. Okay, boleh menggunakan boya ni, boleh cari dekat Shopee. Tarik je wire clip mic. Okay. Seterusnya green screen. Okay, untuk mendapatkan live stream yang ataupun streaming yang baik, lebih comel lagi lah dah. Program kita tu orang tengok wow lah, orang kata gempak lah. Kita juga boleh menggunakan efek daripada green screen ataupun menggunakan kain yang berwarna hijau, ataupun kita cat dinding di belakang kita ni, rumah kita tu kita cat warna hijau. Dan warna hijau tu biarlah hijau yang hijau ni lah, dia hijau cerah, hijau fluorescent gini. Bukan hijau gelap tu, tak say. Yang nak hijau cerah gini lah. Okey. Kalau kita tak say guna, aku tak say beli yang macam dalam Shopee seperti gambar saya tunjuk tu senang kita nak sipir ke gapo ke. Dia hanya gulung-gulung saja, sipir kaki dia sipir. Okey, kita juga ada pilihan untuk bajet. Anda boleh menggunakan kain saja, dan kain jenis ni sangat-sangat murah rupanya. Saya cadangkan adik kakak berminat nak beli kain ni, pergi dekat Macel tu, pergi dekat Macel, lajuran pos Malaysia tu. Pos Malaysia, lepas tu dia ada kedai kain kan, kedai kain tok seh tu, lepas tu ada 7E, ada kedai kek kan dekat mana Macel bah tu kan, kat parking bah tu. Kalau orang naik bas tu ada kedai kain tok seh situ dak. Jadi adik kakak pergi kedai tu ayat nak beli kain warna hijau ni. Rasanya lah ni dia tahu dah, kalau nak pergi beli kain hijau tu dia tahu dah. Ni mesti nak guna untuk buat live lah. Dia faham dah. Ayat kata nak beli kain ni, dan harga kain ni hanya berharga RM4 saja semeter. Jadi beli 2 meter saja baru RM8, tak sampai RM10 pun luas dah.
Rasanya 2 meter tu lepas dah lah. Kalau nak bajet lebih sikit belilah 3 meter tak. 3 meter lepas lah tak. Okey. Okey, lepas tu saya ada tunjuk satu contoh di dalam PowerPoint saya tu. Begitulah keadaannya apabila menggunakan efek green screen. Green screen ni dia membantu kita menampakkan seolah-olah kita berada di dalam studio yang sebenar. Lagi hebat orang tu edit, lagi hebat orang tu setting, lagi hebat komponen-komponen live yang kita miliki, yang kita gunakan. Contohnya kita menggunakan webcam yang ataupun video camera yang Panasonic yang punya, yang 4K punya, yang berharga 8,000 tu sebiji tu. Saya pernah pergi buat live dekat Kota Baru, dia menggunakan video camera Panasonic punya berharga 8,000 tu. Dia boleh zoom, dia boleh tarik tu tanpa menjejaskan kualiti gambar sebenar, iaitu 4K. Kita guna webcam yang baik, pencahayaan yang baik, angle ataupun view webcam yang baik, kena pada tempatnya mengikut kesesuaian gambar yang kita pilih. Orang akan jadi keliru, orang akan tengok live kita tu seolah-olah kita benar-benar berada di dalam studio yang sebenar. Orang jadi tengok, dia buat live mana ni, studio mana ni, tapi sebenarnya dalam bilik kopan kita je, bilik di rumah kita je, ataupun bilik store kita saja. Saya ada buat jugalah, saya pernah buat beberapa live yang menggunakan green screen ni. Saya set up live tu seolah-olah berada di atas meja studio yang sebenar lah. Seperti mana dalam gambar tu lah, dia kena dengan view dia. Lepas tu dia cari pilih meja yang nampak pun macam gitu juga sikit tu kan. Kena dengan view dia. Jadi kena pula dengan kamera setting green screen tu, dia hijau. Jadi kita kena cari pula sharp setara mana supaya kamera kita tu dia memotong bahagian badan kita yang kita perlukan tu dengan tepat, sharp lah. Tidak kata ilas copeng, lengok tak ada copeng, pala dahi tak ada copeng, ataupun kita gerak tu jadi kabur-kabur bahagian tepi. Itu tandanya kita tak cukup lighting, kita punya webcam kurang baik dah. Jadi kalau kita kena cara, kita akan menghasilkan hasil video yang baiklah, seolah-olah real punya kita berada di studio rakaman tersebutlah dah. Okey, seterusnya, okey, untuk peralatan tadi habislah 10 bahagian pilihan saya yang saya kongsikan. Banyak lagi sebenarnya kita memerlukan soundproof ke ataupun mini mixer. Tu advance lah, tu lain cerita pula. Panjang lagi nak cerita untuk tu. Okey, ini adalah kos peralatan yang basic yang perlu ada pada anda ataupun saya cadangkan kepada setiap unit ataupun bahagian. Adalah peralatan ini di unit ataupun di bahagian, ataupun yang berminat boleh juga memiliki lapan komponen ini ada di rumah masing-masing. Senang anak-anak nak belajar secara online, budak-budak universiti, anak kita sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun kita sendiri nak guna kerja-kerja pejabat, nak buat meeting dan sebagainya. Kalau kita ada lapan komponen ni di rumah, kita set up di bucu-bucu rumah kita tu ataupun dalam bilik kita, dengan kos ini senanglah kita dah. Sebab kita pun tak tahu ni PKP sampai bila pun tak tahu. Mungkin tahun ni selesai sementara, mungkin tahun depan PKP pula, lockdown pula. Jadi kita akan berterusan bekerja dari rumah dan banyak menggunakan streaming lah. Okay. Jadi saya cadangkan ni setakat yang kurang lebih, kalau 338 yen ataupun 300 cukup ataupun 100 kita tu je. Okey, dia boleh kurang lagi sebenarnya, boleh kurang lagi.
mengikut kepada bajet masing-masing lah. Tapi Slide tu ikut 300 live sound card, webcam Full HD, clip headphone, USB speaker, light, tripod, green screen 2 meter tu lebih kurang RM338 sahaja. Kalau nak buat RM200 pun 150 lah, kata 150 pun kita boleh buat. Tapi kualiti yang 150-nya takat kualiti 150 lah. Kalau kualiti yang 338 ni setara macam saya buat live sekarang ni adalah berharga RM338. Ni live yang adik kakak sedang tengok dulu ni lah lebih kurang RM300. Lah dah, sedap tak sedap lebih kurang ni lah. Dah. Slide tak nampak. Okey, sebentar. Hello, test. Ada masalah ni ke? Ada masalah tak? Test. Kalau ikut saya sini, okey, tak ada masalah. Orang lain kata nampak slide tu. Nampak meh? Takat ni okey lagi. Slide nampak, speaker pun okey. Okey. Slide. Okey. Terima kasih atas maklumat. Bermakna tak nampak slide tu ataupun kurang dengar tu mungkin masalah internet anda lah dah. Mungkin. Okay, minta maaf lah kalau ada masalah ke apa tu dah. Okay, itulah perkongsian berkaitan dengan kos peralatan. Okay, nak habis dah ni slide ni, jangan pusing. nak habis dah. Okay. Dan untuk nak habis dah ni, dan untuk mendapatkan ataupun untuk menjadi streamer yang baik, ataupun untuk kita nak buat live yang baik, yang wow lah untuk orang, kita nak dapat menarik minat orang untuk melihat live kita tu, beberapa kemahiran tambahan lain yang kita perlukan. Jadi kalau kita ada kemahiran tambahan beberapa software ni, akan jadi lebih hebat lagi lah live kita ni. Okey, di antara mengikut pengalaman saya lah. Okey, kalau nak bagi comel lagi live kita edit dekat OBS tu, kita menggunakan Adobe Photoshop ataupun Illustrator. Kita buat frame cantik-cantik, kita masukkan banner dekat situ, kita masukkan kata grafik sikit, kita masukkan maklumat penting berkaitan dengan program kita dekat OBS tu menggunakan Adobe Photoshop. Kita tepek dekat OBS, dia akan lebih nampak menarik lah. Okay. Lepas tu kita juga boleh juga guna Adobe Audition. Adobe Audition ni kita akan guna dia apabila contoh macam saya dapat satu video untuk saya tayangkan secara live dekat YouTube. Okay, tapi video saya dapat tu kualiti volumenya ataupun kualiti sound dia tu kurang baik. Jadi saya kena edit dulu volume dia. Jadi dengan cara saya kena convert audio ceramah tadi, saya kena masuk dulu dekat Adobe Audition. Saya kena akak dia punya volume tu ataupun dB dia tu, saya kena akak dulu untuk standard dB sebenar. Lepas tu saya kena masukkan bass dia. Saya kena edit sikit lah, bunyi seolah bunyi macam studio sikit lah. Kita kena edit dekat Adobe Audition tu. Ataupun kena potong apa-apa yang tidak sesuai. Kemudian kita masukkan balik dekat video asal tadi. Menggunakan video editing, video software seperti Adobe Premiere ataupun Sony Vegas. Kalau saya, sebab saya dah terbiasa daripada dulu, memang saya banyak guna Sony Vegas lah. Saya edit dekat Adobe Audition, masuk dekat Sony Vegas. Lepas tu saya render video tu, saya dah puas hati, barulah saya siarkan secara live dekat OBS. Saya pancarkan dekat YouTube. Okey lah. Okey, dan juga satu bonus lah untuk streamer tu, jika anda mempunyai sedikit pengetahuan berkaitan dengan ilmu sound system,
Jadi kita kena tahu juga bab-bab sound system ni. Mana input dia, mana output dia. Kita kena faham juga bunyi treble macam mana, bunyi bass macam mana, dia punya echo dia macam mana, reverb sikit, kurang reverb ke, banyak reverb sangat ke, bunyi humming daripada mic kita tu. Jadi cara-cara penyambungan mini mixer kita tu, jadi sedikit sebanyak kita kena ada jugalah ilmu sound system tu. Dia juga satu lagi saya lupa lah. Satu lagi kalau kita ada juga bonus juga untuk anda, kalau kita tahu juga ilmu pentas. Ilmu pentas ni kebetulan lah sebab saya dulu adalah artis budaya dan juga saya adalah penyanyi dikir barat ataupun penyanyi lagu-lagu lorak-lorak Kelantan lah kalau di Kelantan ni. Jadi saya adalah sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan ilmu pentas. Ilmu pentas ni contohnya kita sebagai stage manager. Apabila kita nak streaming untuk program ni yang jaga live ni, kita akan gunalah ilmu kata stage manager kita tu. Stage manager okey, lepas ni gong ni kita pasang lagu dulu. Sementara menunggu penonton masuk, lepas tu kita perlahankan sedikit bunyi sound tu, lepas tu kemudian masuk slide ataupun kata penceramah masuk, lepas tu ada bunyi iringan muzik sikit dah, ataupun kemudiannya nak masuk slide macam mana, di waktu mana yang sesuai. Jadi itu adalah berkaitan dengan ilmu pentas lah. 5 minit sebelum program habis tu kita nak siarkan ataupun kita nak letak kata gapo tu, Allah gelak Ngeping. gapo tu QR code. Allah, kita nak masuk, kita nak tayangkan QR code ataupun nak tak link untuk Google Form kita lah untuk tanda kehadiran. Jadi itu adalah berkaitan dengan ilmu pentas lah, waktu-waktu yang sesuai lah kan. Jadi itulah di antara kemahiran tambahan yang perlu kita ada supaya kita dapat menjadi streamer ataupun kita dapat membuat live streaming yang baik di media sosial lah. Okey, untuk slide saya rasanya setakat itu sajalah. Sekian, terima kasih. Jadi saya nak buka sedikit sahaja sedikit sahaja soalan lah. Nak banyak-banyak pun lewat dah berasa dah. Mungkin di kalangan anda boring lah, Arman ni kecek banyak pula dah. Patutnya kecek asah sahaja. Tetapi saya sedikit orang kata sedikit rasa seronok lah, excited untuk berkongsi apa sekadar ilmu yang saya ada ni untuk saudara-saudari yang ada bersama saya pada petang ini. Alhamdulillah saya tengok stabil lah 90 orang lebih daripada awal tadi sehingga habis taklimat saya ni. Saya dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan semua yang sudi mendengar taklimat saya yang tak seberapa lah. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya bukanlah individu yang tepat sebenarnya untuk menerangkan benda-benda ni. Orang lain ramai lagi yang lebih hebat-hebat, lebih baik dan lebih berpengetahuan berkaitan dengan live ni dah. Ramai lagi terhebat-hebat. Saya sekadar saja. Cumanya sebelum saya nak end live ni, ada sedikit kata kita nak pakak-pakak baiki lah, bukan teguran. Kita nak sedikit kita nak perbaiki. Contohnya dari segi penggunaan webcam lah, view webcam ni saya tengok apabila kita buat live ataupun kita meeting dengan rakan-rakan kita, saya tengok ramai di kalangan rakan-rakan kita tu bagi saya kita buat yang baik lah, yang supaya nampak elok lah.
contoh view ataupun angle yang saya gunakan pada petang ni lah sesuai untuk kita meeting secara formal. Kalau kita nak buat dengan adik-beradik kita tu, sama-sama rakan-rakan kita tu, tak apalah. Tapi kalau kita nak meeting secara formal dengan rektornya, dengan timbalan rektornya, dengan ketua-ketua bahagian kita pun ada dalam itu tau. Jadi eloklah kita lebih sopan dengan cara contohnya view saya ni lah, berada di paras dada ni, bahu lepas gini, dan tidak terlalu dekat ataupun tidak terlalu jauh dengan webcam. Saya tengok ada yang menggunakan telefon tu sehingga sebab dia guna telefon kan, jadi contohlah duduk dekat sangat lah pasal guna telefon kan, jadi dekat gini penuh muka dia di skrin tu, tidak sesuai lah. Jadi tidak formal, tidak menarik dekat sangat gini, ataupun webcam tu ya letak situ tapi komputer dia duduk sebelah ni pun agak kurang baik dah. Lepas tu ada juga yang kadang-kadang komputer model baru tu, ada satu jenis komputer baru tu Huawei, dia punya kamera, dia punya webcam Huawei tu ada di bahagian keyboard. Ada di bahagian keyboard, kita tekan dekat keyboard, dia tobik macam mata katak tu, tobik gitu. Jadi view dia, angle webcam tu berada di bawah, betul-betul menghadap dengan hidung kita. Jadi bermeetinglah kita sepanjang sejam tu dengan menghala ke arah lubang hidung kita. Jadi kalau boleh benda-benda gitulah kita nak elokkan. Kurang comel lah kita tengok dah. Live tu boleh smart je, tak ada masalah, jadi smart je, live smart je. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang ada ilmu, sedikit ilmu lah berkaitan dengan live ni, dia tengok kurang comel lah gitu dah. Okay. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya sebelum saya nak tutup live ni. Ada tak soalan sikit-sikit lah, jangan soalan pelik-pelik, saya pun tak tahu juga. Soalan yang ringkas-ringkas saja. Bolehlah sikit, lepas tu saya akan suruh kepada Cik Isyam lah. Adakah soalan? Boleh komen ataupun boleh tanya direct lah, buka kamera, buka mic, boleh kecek direct lah. Okey, saya tengok itu Puan Nazirah dah share Google Form tu, link Google Form untuk kehadiran. Bolehlah sedari adik kakak boleh isilah. Okey, soalan daripada Cik Nur Aisyikin, pegawai sukan kanan kita. Ada satu soalan ni Cik Arman, boleh ke? Jangan tanya soalan pelik-pelik lah, saya tak pandai juga. Klik boya tadi, pasal mic klik boya tadi lah. Okey. Ada mic boya hak satu mic dan dua mic, apa beza dia? Okey. Terima kasih, soalan tu saya cuba jawab sekadar yang saya tahulah. Okey, baru-baru ni ada satu masalah di bahagian keuangan. Mungkin dia ada, Cik Lutfi ada ke sini? Okey, dalam beliau, Cik Lutfi ada. Dalam keadaan masalah yang dihadapi di bahagian keuangan baru ni, sangat tepat untuk dia menggunakan mic boya yang satu jack mic tetapi dua kepala mic dia ada dua, dia pecah jadi dua. Bersesuaian dengan program dia pada hari itu. Jadi dia terus beli, esok tu dia beli, lusa tu bagai sapal lalu. Jadi sesuai dengan dia. Jadi perbezaan dia satu dengan dua mestilah baik yang ada dua tu. Jadi dia boleh guna dua orang lah. Bila ada dua mic ni, contohnya kita ada dua orang, satu moderator, seorang lagi penceramah. Jadi kedua-duanya boleh menggunakan boya yang dua mic tu lah. Walaupun satu jack mic. Cumanya kelebihan yang ada yang boya yang ada dua mic ni, kita hanya boleh kawal dia satu kawal, kita boleh kawal satu je lah. Kita tak boleh nak seluruh ni, nak derah ni tak boleh. Kita nak tutup ni, nak buka ni tak boleh. Apabila satu, kita hanya kalau tutup dua-dua, kalau buka dua-dua.
Gitu je lah. Kalau kita beli asing-asing, kita ada dua boya, kita menggunakan dua jack mic, jadi kita boleh kawal satu untuk penceramah, suara dia slow penceramah, kita boleh kuat sikit. Suara moderator ni kuat sangat lah, suara dia ni berdesing kita dengar. Jadi tidak balance di antara moderator dengan penceramah tu, tidak balance. Jadi kita boleh kawal dekat V8 saya ni, live sound card ni, kita boleh slow sikit hok bagi suara derah tu. Kita boleh derah sikit ni. Jadi kita boleh balance ke. Jadi harap Cik CK membantulah jawab Itu sekadar yang saya tahulah. Harga mahal sikit lah yang dua mic tu. Terima kasih Cik Armel sebab terbeli hak dua tu dah. Tak apa, tak ada masalah. Beli dua pun molek juga. Okey, ada soalan lain ke? Tadi ada soalan sebenarnya masa saya tengah kecek tadi, naiklah notification tu. Soalan masa tu, jadi kalau saya jawab masa tu mengganggu fokus saya lah. Kalau saya tengok lalah tu gagak tu jalan tu, saya tengok komen-komen. Okey, satu lagi saya nak kongsi juga. Dekat Google Meet ni dia ada satu function, kita boleh tukar background kita kan. Kita boleh tukar background belakang kita ni. Pergi dekat setting, lepas tu dia ada change background. Okey, penggunaan change background ni saya nasihatkan kalau kita tak ada green screen belakang, kita tak ada kain hijau di belakang, saya nasihatkan kita tak payah gunalah change background tu. Sebab dia akan memburukkan lagi keadaan jika kita tidak ada kain hijau di belakang. Sebab dia akan detect kosi, dia akan potong. Kadang-kadang saya tengok live masa meeting tu tak ada copeng, dari tak ada. Kadang-kadang lenga tak ada, kain tudung tak ada. Copeng, jadi udahlah, jadi memburukkan lagi keadaan, bukan mencantik lagi keadaan sebenarnya. Juga akan memburukkan lagi kamera kita. Jadi kalau boleh tak usah gunalah change background tu. Kalau kita ada kain hijau belakang, boleh guna change background tu. Kalau kita tak berapa suka dengan background kita tu, kita carilah dinding-dinding kosong ataupun kita kemah-kemah lah sikit belakang tu. Okay, ada lagi ke guna OBS virtual? Ajar Cik Armel juga. Okay, boleh juga guna virtual. Kita edit dekat OBS, lepas tu kita sharekan webcam OBS tu dekat Google Meet kita. Boleh. Ya, tak ada copeng, Cik Sabri. Tak ada copeng, betul. Perhatilah tengok, memang tak ada copeng. Banyak berlaku tak ada copeng. Jadi nampak dah agak lah, kalau boleh tak salah. Okey, dua tu saya tegur. Satu, tak ada copeng, berkaitan dengan tak ada copeng. Dan satu lagi, berkaitan dengan itulah dekat sangat dengan ni pun tak comel ataupun view angle yang kita pilih tu tak sesuai. Okey, kalau tak ada soalan, saya saya panggil Cik Syam lah. Okey, sebelum tu saya dengan ini sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang ada pada petang ini yang bersama dengan saya daripada pukul 2.30 sehingga pada pukul 4 suku ni. Saya ucap jutaan terima kasih kerana support saya lah, walaupun saya ni tak seberapa, tapi dengan support ataupun sokongan anda semua pada petang ini memberi semangat untuk saya berkongsi lah sekadar apa yang saya mampu dan saya adalah dah. Jadi juga terima kasih juga kepada bahagian pentadbiran unit latihan Cik Syam yang sentiasa menyokong saya daripada awal gitu lagi lah. Dia memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ini juga. Cik Syam banyak membantu dan memberi semangat kepada saya, sentiasa WhatsApp saya lah, bagi sokongan kepada saya, walaupun hanya beberapa kadang-kadang hanya buat ibu jari gitu pun sudah memberi kata rasa syukur lah pada saya. Terima kasih unit bahagian pentadbiran dan saya dengan ini
memohon ampun dan maaf, jutaan apa kata, ampun dan maaf lah sekiranya ada salah dan silap daripada saya, tersasul ke apa tu, saya minta maaf lah, terkasar ataupun bahasa-bahasa yang kurang baik, saya minta maaf. Ataupun salah info tu, lagi sikit-sikit info tu kurang tepat ke apa tu, boleh perbetulkan lah. WhatsApp saya salah tu, demo present tadi tu salah, yang sebenarnya gini-gini, supaya saya boleh betul untuk taklimat lain hari lah. Boleh kita sama-sama kongsi. Saya minta maaf sekali lagi, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya yang lemah itu ataupun yang salah itu daripada saya lah, manusia biasa, manusia yang lemah. Okey, saya serah kepada moderator kita, Encik Isyam yang handsome. Okay. Alright. Ya, okay. Alhamdulillah sangat jelas ni. Sebelum Cik Arman nak mengeluarkan diri kan, ada beberapa soalan yang saya catat. Boleh lagi ke? Dah ucap salam lah. Okey dah, saya tengok ada 2 soalan menarik je lah. Pertama daripada Cik Rufian. Cik Rufian dia buat aktiviti outdoor. Dia tanya, kalau guna mikrofon wireless, macam mana nak kekalkan kualiti dia tu? Mikrofon wireless tadi. Hello, test. Okey dah. Okey, sekali lagi boleh tak? Boleh mata. Okey, soalan Cik Rufian tadi, dia kata dia buat aktiviti outdoor, contohnya dia main tenis kan. Dia main tenis, dia nak rekod. Lepas tu dia nak sambil rekod tu sambil bercakap. So dia terpaksa pakai gunakan wireless mic. So macam mana dia nak kekalkan kualiti wireless mic tu? Boleh ke pakai? Okey. Untuk rakaman aktiviti lasak ni, kena guna, boleh, tak ada masalah. Kita guna wireless mic tu, kena guna wireless mic yang kata harga mahal sikit lah, sebab kita lasak tu. Dan yang berharga mahal ni dia boleh pergi jauh. Kalau yang harga murah tu mungkin dalam sekitar beberapa meter sikit dia dah putus dah. Tapi yang mahal tu seperti yang brand Boya ataupun Rode yang saya tunjuk gambar tadi, yang brand mahal tu walaupun berada sehingga 200-300 meter pun masih lagi dapat tangkap dan hasilnya masih lagi maintain, kekal, tak ada masalah. Wireless yang beli wireless mahal beres lalu, selesai gitu ya. So kita pakai yang mahal lah. Yang kedua lah kalau kita live pakai telefon, kalau orang call tu dia mengganggu tak? Okey, itulah kelemahan apabila kita buat live dengan menggunakan telefon. Apabila dapat panggilan luar, dia atas jenis-jenis telefon juga. Tapi pengalaman saya sebanyak ni, memang kalau dapat panggilan luar, memang akan potong lah sebab dia telefon. Apabila dia telefon, dia akan utamakan telefon dulu lah. Dia akan bagi panggilan dulu lah masih berbanding dengan kita buat live ni. Sebab dia telefon, dia bukan laptop, dia bukan webcam macam kita guna gini kan. Biasanya akan masuklah panggilan tu. Jadi saya kurang sarankan lah kita buat live guna telefon. Jadi kalau kita tak ada pilihan, kita nak buat live guna telefon, kita tutup dululah line tu. Kita tutup line. Kalau saya lah, saya guna function dekat screen tu. Dia ada gambar, kan nak cepat lah, nak senang. Airplane mode kapal terbang kan. Saya klik je mode kapal terbang tu, selesai. Tapi masalah line internet pula tak ada. Kalau kita guna wireless, okey. Kalau kita guna line telefon kita, tu tak boleh lah. Kalau kita guna wireless wifi rumah, okey, boleh. Okey, alright. Saya rasa setakat saja kot Cik Arman. Okey. So saya nak buat rumusan sikit dah. Alhamdulillah kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Arman atas information. Walaupun first time
walaupun apa tu, yalah, Cik Arman sebelum ni tak pernah berkongsi kat mana-mana walaupun buat live fikir barat dekat apa tu, dekat Facebook, semua tu mungkin lain kan. Ni nak berkongsi ilmu dengan semua staff-staff UiTM. Perendahan saya faham ada juga daripada Shah Alam, ada juga daripada kampus-kampus lain pun yang join. Walaupun Cik Arman tengok tadi lebih kurang dalam 97, 96 view, sebenarnya dia 100. Bila orang keluar je, automatik ada orang lain yang sentiasa menunggu nak masuk hari ni. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba buka lagi latihan-latihan ni kepada yang lebih ramai guna web meeting dan lain-lain. Dan semua perkongsian Cik Arman tadi sangat berguna lah, sangat baik. Dan Cik Arman stay cool, tu yang best tau, steady je, cool sampailah habis. Kalau ikutkan saya rasa lebih 2 jam, tapi dia dah control tadi, dia dah control slide. Ada benda yang tertinggal, ada tadi Cik Bahar sebut ada yang tertinggal, dan tips-tips yang Cik Arman bagi pun saya pun tadi terpaksa control balik waktu kamera kan, supaya sesuai kan, supaya lebih formal dan lain-lain. Banyaklah information yang kita dapat. Sebelum ni kita memang dah biasa online, dah biasa live streaming, meeting dengan office, dengan bos apa semua, tapi kita tak dapat tips-tips hasil daripada experience ataupun pengalaman-pengalaman orang lain kan. Dan saya harap ramai lagi di kalangan staff yang menonton hari ini ada information lain, terutama daripada Infotech yang lebih faham bab-bab yang teknikal ni untuk berkongsi kepada kita semua. Dan tadi baru dapat idea dengan Cik Arman, mungkin perkongsian pagi tadi daripada Cik Syukri berkenaan dengan YouTube dan berkait rapat dengan live streaming pada petang ni, mungkin kita akan adakan satu forum yang melibatkan Cik Arman dan juga Cik Syukri berkongsi pengalaman. Masa tu nak tanya soalan lain, tanyalah soalan-soalan yang lebih banyak kan. Mungkin kita lebih bukannya presentation tapi borak santai, soal jawab ke kan. InsyaAllah kita akan cuba usahakan. Dan untuk makluman semua, Cik Arman menggunakan modal sendiri untuk membeli kebanyakan peralatan tu. Banyak apa tu device, ring light, apa tu sound card, sound system, speaker, semua pakai duit sendiri. Dan guna untuk UiTM. Masya Allah, saya ikut pentadbiran ni rasa segan lah. Bila nak guna untuk event-event, UiTM tak ada peralatan sendiri. Tak apa, kita dah minta daripada Infotech untuk prepare dan buat kesan kerja atau nasihat Cik Arman dibah-dibah yang sesuai. InsyaAllah, tapi hasil daripada experience, pengalaman Cik Arman tu dapat information kat kita ni kan. Kadang-kadang tu kita boleh baca, kita boleh tengok YouTube, kita boleh study tentang live streaming ni, tapi kita nak dapat experience daripada orang yang start from zero. Dan Cik Arman ni bermula daripada kosong. Okay. Dan tadi ada beberapa request, dia nak minta Cik Arman bagi satu lagu lah. Okay, tak sesuai kot, nantilah next time. Lepas ni kalau nak tengok, boleh tengok dekat YouTube channel Cik Arman sendiri lah, dekat FB dan lain-lain lah kan. Kalau nak apa tu dikir barat dekat sini, so tak sesuai lah kot, sebab kita record kita punya apa tu live streaming pada hari ni. Okay, alright, saya sendiri pun lepas dengar tu ceramah dia, check background apa semua tu, saya rasa dinding saya pun hijau ni pun okey lah kot. Okay, saya rasa setakat ini saja. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arman. Jadi first time apa tu penyampaian yang bersahaja, santai dan formal. Lebih formal lagi Cik Arman banding saya ni. Hari ni baru dapat knowledge macam mana kita nak letak angle kamera, macam mana kita nak letak apa tu kedudukan body kita kan. So insyaAllah nak kena beli holder dulu kot. Holder ataupun panggil apa tadi? Dia punya stand tu kan. Okay, ya. Okay, so dengan ini saya rasa masa pun dah lewat. Hari ni hari Khamis, kalau orang yang balik pukul 3.30 tu patut dah boleh check out dah. So jangan lupa apa tu thumb up. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi dengan Cik Arman pada hari yang lain. Video ni kami akan rakam dan kami akan upload semula dalam channel YouTube UiTM. Dan saya harap lepas ni semua staf UiTM yang mendengar taklimat ni, mendengar ceramah kita pada petang ni, dapat menggunakan ilmu ni untuk membantu kerja-kerja tugas-tugas di UiTM, dan juga mungkin kita boleh buat channel peribadi kita sendiri kan. Kalau apa tu nak belajar lebih detail ataupun ada soalan-soalan yang lebih apa tu yang lebih teknikal, boleh rujuk dengan Cik Arman ataupun staf-staf Infotech yang lain lah, dapat membantu kan, insyaAllah. Kalau nak jemput Cik Arman, boleh contact punya manager lah, kaunselor-kaunselor kita, Puan Izzah, Puan Cik Na ataupun Cik
Cik Syafiq ke kan, mana tahu nak jemput Cik Arman untuk set up untuk department-department lain ataupun nak mengajar lebih detail. Kalau secara online ni dia lebih one way. Maksudnya Cik Arman explain, orang tak dapat tengok pun device tu macam mana, sound card tu macam mana, dia punya ring light tu macam mana. So kalau nak lebih detail, lepas ni dah habis COVID, boleh panggil lah Cik Arman ke department lain masing-masing. Kalau panggil tu jangan kosong Okay, so saya faham lah semua orang rindu nak dengar suara-suara DK Barat Cik Arman ni. Boleh pergi ke Facebook dan juga YouTube channel Cik Arman. Kami di pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen, fokus dan masa tuan-tuan dan perempuan. Dan kami nak minta maaf lah ribuan kemaafan seandainya ada kekurangan dari segi sudut teknikal. Walaupun hujan lebat, cabaran, start je Cik Arman bercakap tu, buruh, kilat tali lintar semua ada. Semuanya macam seolah-olah bau turun pada langit lah kan. Hujan lebat, bising apa semua, tamat internet masih okey. Alhamdulillah. So kita sudahi ataupun kita tangguh taklimat kita dan kita tunggu minggu hadapan ada banyak lagi perkongsian daripada staff. Dan inilah hasrat daripada pihak pengurusan UiTM untuk mencungkil bakat-bakat yang ada di dalam staff UiTM Cawangan Kelantan. Seandainya tuan-tuan dan perempuan ada information yang ingin kita kongsikan ataupun nak minta pentadbiran uruskan latihan-latihan lain yang lebih relevan ataupun signifikan dengan keadaan kita sekarang, sila maklumkan kepada pihak pentadbiran ataupun kepada pihak korporat untuk kita arrange. Tunggu, stay tune siaran kita minggu hadapan sehinggalah habis PKP ni. Bila dah habis PKP mungkin susah sikit lah kita nak buat online ni kan. Okay, ribuan terima kasih kepada Cik Arman dan semua staff yang masih menunggu sampailah pukul 4.28 tadi. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, siapa yang ada ni boleh on camera tak? Kita nak gambar sikit lah. Siapa yang muat lah kan? Okey. Setuju. Kita on kamera OBS lah. Okey, on camera. Oh, setuju. Buka kamera nak ambil gambar kan. Okey, alright. Siapa yang muat ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, thank you. Baik, nanti Pak Ik pula. Terima kasih Meh. Terima kasih Cik Syam. Ya, Terima kasih Meh. sama-sama. Bye-bye. Untuk pakar-pakar juga. Sangat. Aduh, cak hijau lah tu. Hijau lah pilih tu baik. Ni. Green screen ada dah belakang ni meh. Tapi baju hijau tu. Hijau juga ada. Ni green screen dah ni. Tapi kalau on green screen, ilai badai tinggal kepala saja. Kepala saja. Hari ni kita tak rajin, kita guna OBS kamera saja. Mat. Tu lah, kita pun belajar kita gada-gada itulah meh jadi rumah juga jadi gitu punya. Ya. Sikit satu meh. Baca teriak hari petang. Off record dulu, kita off record dulu.
Off record. Oh, baru Yelan jadi K. Orang belajar semenjak orang tadi. OBS ada dah.